Sebelum ini anda telah pun membuat profil, anda telah pun hasilkan bidding dan anda telah buat proposal dalam freelancer.com. Jadi untuk pengetahuan anda, topik yang kali ini, lesson yang akan anda pelajari selepas ini, ianya sangat penting kerana ianya melibatkan klien. Kerana di luar sana ramai freelancer yang membuat kerja dalam bidang freelancing, mereka berhenti kerana gagal menguruskan klien dengan betul. Klien adalah manusia seperti anda, mereka mempunyai emosi seperti anda juga. Dan menguruskan klien sangat penting. Dalam lesen yang ke-10 ini, dalam bahagian klien management, anda akan didedahkan tentang apakah cabaran untuk menguruskan klien secara online dan bagaimana untuk anda work smart dengan klien. Apakah tips yang penting. Jadi untuk anda yang ingin berjaya dalam menguruskan klien anda, kita teruskan dalam lesen yang ke-10 ini. Jom kita start. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan lesen yang ke-10 iaitu client management, cara pengurusan klien. Jadi anda telah pun pelajari pelbagai lesen sebelum ini berkaitan dengan create profile, anda buat bidding, macam mana nak mengenali kontes dan bagaimana untuk anda tahu bagaimana menggunakan beberapa tools dalam freelancer.com. Dan kali ini apa yang penting dalam topik yang ke-10 ini ataupun lesen yang ke-10 ini adalah bagaimana untuk anda menguruskan klien. Pengurusan klien sangat penting. Ini adalah untuk mengelakkan anda menjadi penat dalam menguruskan klien-klien secara online. Kerana dalam setiap klien secara online mereka ada cabaran dan juga ada ujian yang akan anda hadapi. Okey, di habis pada lesen yang ke-10 ini anda akan faham secara sedikit sebanyak apa itu challenge ataupun cabaran yang anda akan hadapi bila berdepan dengan klien berbentuk online dan macam mana cara untuk atasi. Yang kedua, anda akan praktiskan work smart dalam freelancing yang dipanggil sebagai JPP. Seterusnya anda akan mengetahui lebih lanjut apa itu milestone dan macam mana cara menggunakan milestone dalam pekerjaan freelance. Yang keempat, bagaimana untuk anda praktis cara komunikasi yang berkesan dengan klien anda. Dan yang terakhir, yang kelima adalah jika anda mempunyai sebarang masalah dalam freelancer.com, anda akan menggunakan freelancer support team. Sekiranya anda ada apa-apa permasalahan berkaitan dengan cara kerja, pembayaran dan sebagainya, anda boleh menghubungi freelancer support team. Okey, baiklah. Kita teruskan. Online Client Challenge, di mana cabaran-cabaran yang kebiasaannya dihadapi oleh kebanyakan freelancer di luar sana tentang pekerjaan secara online ataupun majikan secara online. Yang pertama adalah kekurangan dalam komunikasi secara real life dengan manusia. Yang kedua, time zone yang berbeza. Yang ketiga, cara komunikasi yang kurang baik ataupun permasalahan bahasa. Yang keempat, klien yang tidak mempunyai respon ataupun klien yang pasif, yang senyap. Yang kelima, vague request klien, sesuatu permohonan yang pelik ataupun yang luar daripada norma kebiasaannya. Yang keenam, payment yang lambat, pembayaran pekerjaan projek yang lambat walaupun kerja telah pun dihantar. Dan yang ketujuh, terlalu banyak perubahan dibuat dalam satu-satu projek. Kita pergi satu persatu dalam online client challenge agar anda tahu macam mana untuk hadapi serta untuk tangani jika anda mempunyai masalah sebegini sepanjang anda bergelar sebagai freelancer. Baiklah, kebiasaannya bila anda bekerja secara online, anda akan sering menghadap komputer, akan banyak menggunakan internet dan sebagainya, dan komunikasi dengan manusia sebenar akan menjadi lebih kurang, di mana anda akan banyak menggunakan chat ataupun email ataupun gunakan apa sebarang tools untuk anda communicate dengan klien. Jadi, ada juga klien yang lebih prefer dengan kaedah Skype ataupun video conference. Zaman kini kita dah ada Zoom dan juga Google Hangout selain daripada Skype untuk buat face discussion. Tujuannya adalah untuk anda berkomunikasi secara terus dengan klien, dan kepada anda yang mempunyai kemahiran
bahasa Inggeris yang bagus, anda boleh communicate secara live dengan klien. Dan kepada anda yang kurang mempunyai kemahiran yang bagus dalam bahasa Inggeris, disarankan untuk anda teruskan chat menggunakan aplikasi chat. Seterusnya adalah different time zone and working hour, di mana untuk pengetahuan anda, freelancer.com adalah platform bersifat global dan kebanyakan kerja yang anda akan terima dalam platform freelancer.com adalah daripada Europe dan juga daripada US. Kebanyakan kerja ini mereka memberikan kerja ataupun mereka post sebarang kerja dalam freelancer.com mengikut time zone mereka sendiri. Contohnya 2 petang mereka. Jadi kita di Malaysia mempunyai sedikit permasalahan kerana kalau seperti di negara Europe kita awal 8 jam, manakala di negara US kita awal 12 jam. Jadi bergantung kepada time zone di mana anda kena selalu peka dan boleh gunakan website-website tertentu untuk study time zone yang sesuai. Dan kalau boleh, sepanjang anda bekerja dengan klien, anda perlu setkan meeting yang awal agar klien boleh bersedia mengikut time zone yang anda sediakan. Dan ada satu saranan lagi untuk anda gunakan Calendly.com. Calendly.com ni adalah satu website di mana anda register sebagai seorang freelancer dan anda boleh tentukan jadual bila anda free dan bila masa anda tidak free. So sebagai klien, mereka boleh pilih masa bila yang anda free untuk interview ataupun untuk berkomunikasi dengan anda di Malaysia. Masalah yang ketiga adalah masalah komunikasi yang teruk di kalangan klien. Kerana ada juga di luar sana klien yang menggunakan platform freelancer.com tetapi mereka tidak faham ataupun tidak mahir dalam berbahasa Inggeris, walaupun platform freelancer.com adalah bahasa Inggeris. Jadi kepada anda yang mempunyai permasalahan sebegini, anda kena tahu jika anda mempunyai klien yang kurang fasih dalam bahasa Inggeris, maka anda perlu fokus kepada writing ataupun penulisan dalam chat sahaja. So jangan menggunakan video conference untuk berbincang kerana ianya boleh memakan tenaga anda, membuatkan anda penat untuk anda berkomunikasi dengan orang sebegini. Dan cuba gunakan Google Translate untuk translate sebarang teks yang klien anda tulis. Dan jika anda mempunyai beberapa klien yang sedang menunggu untuk memberikan anda kerja, adalah lebih baik untuk anda fokus kepada mereka dahulu daripada anda melayani klien-klien yang tidak mempunyai kemahiran komunikasi dalam bahasa Inggeris yang baik. Kerana ini akan memakan masa anda dan juga akan memakan tenaga anda. Jadi anda boleh fokus kepada klien yang kemudian. Masalah keempat adalah unresponsive klien, di mana klien yang senyap, pasif. Contohnya, bila tugasan yang anda telah siapkan, anda telah hantar dan klien ni akan senyap dalam jangka masa yang panjang. Jadi berapa lama panjang yang anda boleh terima? Kebiasaannya dalam pekerjaan secara online, kita beri masa lebih kurang 2 minggu untuk klien respon. Dan untuk pengetahuan anda, jika lebih pada 2 minggu klien tidak respon dengan apa yang anda ceritakan, anda boleh report project ID kepada freelancer support group. Di mana untuk report freelancer support group dalam lesson yang ini, lesson 10 ini, kita akan tengok di bahagian akhir nanti. Yang kelima, vague request, di mana sesuatu projek yang anda kurang faham cara ataupun kurang faham apa yang klien anda nak. Okey, sebetulnya semasa proses negotiate, semasa proses interview dengan klien, pihak klien kena speak as clear as possible. Meaning kat sini, klien kena ceritakan secara detail dan anda sebagai freelancer, anda kena faham satu persatu. Perkara ini untuk mengelakkan sebarang miscommunication sepanjang anda bekerja dengan klien tersebut. Dan kalau boleh, elakkan dengan klien yang tidak tetap pendirian. Contoh, hari ini klien A suruh buat perkara B dan esok dia akan minta buat perkara C, perkara D, ataupun dia minta bertukar-tukar dia punya request. Perkara ini akan membuatkan anda penat dan membazir masa anda. So elakkan daripada terus bekerja dengan klien sebegini. Dan andai kata anda terjebak dengan klien sebegini, anda dah terima kontrak daripada klien sebegini, kalau boleh anda minta request kepada klien agar kerja tersebut ditamatkan secepat mungkin
supaya anda tidak terlalu penat melayan klien sebegini. Okey, seterusnya adalah late payment approval, di mana ini kebiasaannya berlaku kepada freelancer secara online, di mana anda tidak bertemu dengan klien secara face to face. Jadi penting di sini untuk anda ketahui profil klien yang mempunyai deposit verification. Okey, deposit verification ni sangat penting kerana sebagai klien, mereka perlu masukkan sedikit duit dahulu ke dalam akaun freelancer mereka sebelum award kepada freelancer yang lain. Kerana dengan duit deposit ini akan diberikan kepada anda jika pekerjaan tersebut telah pun dihantar. Freelancer.com berhak untuk lepaskan duit deposit itu ke dalam akaun anda jika klien tersebut tidak respon dalam masa 2 minggu. Contoh, anda dah hantar file, anda dah hantar segala benda apa yang klien nak dan klien tak respon dalam masa 2 minggu. Dan apa yang freelancer.com sebagai platform boleh buat, mereka akan lepaskan duit ini ke dalam akaun anda. Dan anda tidak perlu risau jika anda tidak dibayar dengan projek yang telah anda lakukan. Dan agak bahaya jika klien itu tidak mempunyai deposit. Jadi ini ada sedikit red alert di sini. Anda kena pastikan bila mana klien tersebut tidak mempunyai deposit, kita risau yang anda tidak akan dapat bayaran walaupun anda telah hantar final submission, kerana klien yang tidak ada deposit ni kemungkinan besar klien tersebut nakkan projek anda secara percuma. Tapi jangan risau, anda kata 2 minggu klien tersebut tidak respon, anda boleh report kepada freelancer support team. Dan apply milestone untuk mengelakkan daripada late payment. So untuk milestone kita akan tengok kemudian macam mana cara nak apply dan bagaimana penggunaan milestone. Dan yang terakhir untuk online client challenge, too many amendment and changes. So ini yang berlaku kebiasaannya kepada freelance graphic designer. Jadi untuk pengetahuan anda, macam graphic designer, mereka ada macam-macam jenis tugasan, macam-macam jenis design mereka kena hasilkan. Dan apa yang penting sebelum anda mulakan satu projek adalah proper discussion semasa proses interview, di mana anda dan juga klien mestilah mempunyai agreement yang dipersetujui kedua-dua belah pihak. Okey, di mana klien pun faham yang anda tidak akan buat lebih daripada 3 kali pembetulan minor. Anda sebagai freelancer pula jangan beri pembetulan yang lebih banyak kepada klien. So 3 kali adalah maksimum. Dan kepada anda yang baik hati untuk buat lebih daripada 3 kali, itu terpulang kepada masa dan juga tenaga yang anda ada.